Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Nurzaimah binti Asalal. Kami dari kumpulan 9 akan membentangkan tugasan e-bulletin kami yang bertajuk Rasuah. E-bulletin ini kami laksanakan pada tanggal 26 Mei 2022 bersamaan dengan hari Khamis. Kami telah menggunakan platform Instagram sebagai media penyebaran. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli kumpulan yang telah terlibat dalam program ini. Seterusnya, saya akan mempersembahkan video e-bulletin yang bertajuk Rasuah. Saksikan. Menurut Bank Dunia, rasuah ialah penyalahgunaan jawatan awam demi kepentingan peribadi. Di negara kita, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM merupakan sebuah badan kerajaan yang memainkan peranan penting dalam memastikan negara kita bebas daripada kegiatan rasuah. Menurut SPRM, rasuah ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan kepada seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara yang berkaitan dengan tugas rasmi mereka. Terdapat beberapa jenis suapan yang telah disenaraikan oleh SPRM, termasuklah wang, undi, hadiah, perkhidmatan, jawatan, bonus dan diskaun. Di Malaysia, terdapat beberapa pertubuhan bukan kerajaan yang turut membantu SPRM dalam menentang gejala rasuah, iaitu Malaysia Corruption Watch (MCW) dan juga Yayasan Anti Rasuah Malaysia (YARM). Kegiatan rasuah sering berlaku dari semasa ke semasa tanpa mengira umur, jantina, pangkat dan kedudukan sosial. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh SPRM, sebanyak 998 kes rasuah secara keseluruhan telah dicatatkan pada tahun 2020. Malah, setakat April tahun 2022, sebanyak 415 kes rasuah telah dicatatkan di negara kita dan angka ini amatlah membimbangkan walaupun kini kita sekarang berada pada pertengahan tahun. Antara faktor berlakunya gejala rasuah ialah kepimpinan seseorang individu yang lemah dan lebih mementingkan diri sendiri. Individu yang mempunyai kepimpinan yang lemah akan menyebabkan mereka tidak yakin dengan diri sendiri dan sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka mudah terpedaya dengan kemewahan yang ditawarkan seperti wang ringgit, harta benda, kedudukan dan pangkat. Maka dengan gejala rasuah ini telah menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan terhadap individu dan kepimpinan dalam sesebuah organisasi berkenaan. Hal ini turut menyebabkan bahawa masyarakat sekarang semakin bersikap individualistik dan materialistik. Dengan itu, mereka akan menggunakan pelbagai cara untuk mencari wang termasuklah rasuah. Selain itu, faktor berlakunya gejala rasuah ialah segi gaji pekerja yang rendah sama ada dalam sektor kerajaan atau swasta yang turut mendorong kepada gejala rasuah. Bagi pekerja yang bergaji rendah dan pekerja di luar bandar, mereka lebih kerap menghadapi masalah keuangan berbanding pekerja di bandar. Sebagai contoh, gaji pekerja sokongan kerajaan adalah sekitar 800 hingga 1000 ringgit sebulan. Sedangkan kos hidup di bandar terus meningkat. Oleh itu, apabila ada peluang untuk mereka mengambil rasuah, mereka tidak berfikir panjang lagi untuk melakukan perbuatan tersebut. Hal ini
dikatakan demikian kerana apabila pihak kerajaan atau swasta memainkan peranan penting dalam melakukan kajian tentang jumlah gaji pekerja yang patut dibayar dalam era zaman yang serba moden dan canggih. Selain itu, memperlihatkan kurangnya penghayatan oleh sebilangan masyarakat terhadap nilai dan akhlak yang baik serta ketidakpatuhan terhadap tuntutan agama yang turut menjadi faktor kepada permasalahan ini. Hal ini kerana ia sebenarnya berkait rapat dengan sikap individu itu sendiri yang kurang menghayati dan memahami tentang konsep pahala dan dosa serta konsep kerja sebagai satu ibadah. Tanpa penghayatan terhadap konsep ini, seseorang individu itu akan melakukan sesuatu hanya untuk memenuhi keperluan diri tanpa memikirkan tanggungjawab dan amanah yang sepatutnya dilakukan. Mereka tidak menyedari bahawa balasan yang akan diterima kelak dan pekerjaan yang dilakukan itu hanya sekadar menyelesaikan tugasan yang diberi tanpa bermatlamat untuk mendapatkan keredaan Tuhan. Faktor seterusnya adalah faktor peluang dan ruang. Peluang untuk melakukan rasuah wujud kerana kelemahan kawalan laman, kerana birokrasi, kurangnya pemantauan dan banyak menggunakan kuasa budi bicara dalam membuat satu keputusan. Keadaan seperti ini memperlihatkan terdapatnya kebebasan serta ruang yang melampaui bidang kuasa kepada semua pihak dalam menyelesaikan sesuatu urusan kerja. Keadaan ini boleh menimbulkan ketirisan dan mewujudkan ruang untuk melakukannya rasuah dalam organisasi. Peluang untuk melakukan rasuah ini hanya dapat dilihat daripada beberapa aspek. Antaranya ialah sifat semula jadi jenis pekerjaan di sesebuah syarikat atau jabatan kerajaan yang sentiasa terdedah kepada pemberian atau balasan sebagai tanda penghargaan terhadap perkhidmatan yang diberikan. Antara pekerjaan yang terdedah kepada amalan rasuah adalah kerja-kerja yang melibatkan kelulusan projek, pemantauan projek dan penguatkuasaan. Kebanyakan perkhidmatan ini diberikan oleh misalnya pihak berkuasa tempatan yang secara langsung berurusan dengan orang awam dalam menyediakan infrastruktur serta kemudahan awam yang lain. Kesan rasuah. Rasuah atau salah guna kuasa merupakan salah satu perbuatan jenayah yang mendatangkan kesan negatif kepada negara kerana ia melibatkan integriti dan juga amanah. Justru itu, kesan rasuah yang paling ketara yang boleh dilihat ialah ia melahirkan para pegawai yang tidak amanah. Dek kerana perbuatan rasuah, amanah tidak lagi menjadi pegangan. Hilangnya amanah dalam sesuatu urusan kerana para pegawai tidak lagi berkhidmat atas dasar amanah yang dipertanggungjawabkan, tetapi kerana manfaat lain yang boleh diraih dengan jawatan yang dimiliki. Lahirnya para pegawai yang tidak amanah ini mengakibatkan prosedur menjadi kucar-kacir, peraturan serta undang-undang diabaikan. Selain itu, ia juga mencetuskan ketidakadilan dan penindasan kepada pihak-pihak yang sepatutnya. Kesan yang seterusnya ialah aktiviti rasuah ini juga turut mengancam keselamatan rakyat dan juga negara. Pihak yang terlibat dengan aktiviti rasuah ini tidak mempedulikan etika dan juga mutu kerja mereka dan hal ini turut menggalakkan jenayah berlaku dengan lebih berleluasa di negara kita. Misalnya, kontraktor binaan sanggup menggunakan bahan yang tidak berkualiti demi mendapatkan keuntungan yang banyak. Kesannya, bangunan yang dibina tersebut mungkin tidak dapat mengikut piawai dan juga standard keselamatan yang diperlukan. Contohnya, kes yang berlaku di Stadium Bola Sepak Gong Badak Terengganu, runtuhan bumbung di stadium tersebut telah turut membahayakan nyawa beberapa orang penonton di stadium tersebut. Cabaran utama dalam menangani rasuah adalah apabila tiada pendekatan yang efektif dalam membendung gejala rasuah ini. Hal ini dapat kita lihat apabila kekurangan pengambilan langkah-langkah pencegahan dan menangani gejala rasuah adalah tidak memuaskan sekaligus menyebabkan isu ini semakin berleluasa. Cabaran yang seterusnya ialah sikap masyarakat yang memandang remeh tentang isu rasuah ini. Terdapat segelintir masyarakat yang berpendapat bahawa isu rasuah itu tidak penting kerana mereka tidak melakukan perkara tersebut. Oleh hal yang demikian, mereka tidak berusaha untuk membantu pihak berkuasa menghalang perkara-perkara tersebut daripada berlaku. Mereka hanya membiarkan pihak bertanggungjawab seperti SPRM dalam membanteras jenayah rasuah. Perkara ini bukan sahaja akan memudahkan si pemberi rasuah, malahan juga si penerima rasuah kerana mereka beranggapan bahawa mereka tidak akan tertangkap oleh orang sekeliling mereka.
Antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah rasuah ini ialah yang pertama, tindakan awal kerajaan membuktikan kesungguhan mereka dalam menangani kemaluan ini dengan menahan, mendakwa dan juga menghukum pesalah-pesalah rasuah tanpa mengira kedudukan mereka supaya mereka takut untuk mengulangi kesilapan rasuah ini. Seorang anggota polis telah dihadapkan ke mahkamah kerana telah menerima wang sejumlah RM2,000 daripada seorang pengadu di Balai Polis Land of Don bagi mengelakkan tindakan yang diambil terhadap anak pengadu kerana mempunyai kenderaan yang tidak berdaftar yang dibawa oleh anaknya itu. Langkah yang seterusnya ialah penerapan konsep keagamaan dan juga konsep moral hendaklah dilakukan, terutama di sektor pendidikan negara seperti dalam kalangan pelajar sekolah dan juga kalangan pelajar universiti. Ringkasnya, pendidikan kepada golongan muda berupaya untuk menyekat penularan wabak sosial yang begitu memalukan ini dengan begitu mudah dan juga berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian, hasil daripada makanan dan minuman yang haram, iaitu daripada mengambil rasuah, tidak akan memberkati hidup kita selagi kita hidup di dunia ini, hadirin dan hadirat sekalian. Kesimpulannya, gejala rasuah sememangnya membawa kesan yang buruk terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Jika kegiatan rasuah semakin berleluasa sehingga menjangkiti golongan-golongan muda yang bakal menjadi pemimpin negara pada masa akan datang, maka tidak heranlah institusi negara kita boleh runtuh begitu sahaja. Jadi, marilah kita bersama-sama berganding bahu membenteras kegiatan jenayah bagi melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni, sejahtera dan makmur. Ingatlah 3J. Jangan hulur, jangan kautin dan jangan settle. Katakan tidak kepada rasuah. Itu sahaja daripada kami. Sekian dan terima kasih.